Bismillahirrahmanirrahim. Rombongan terakhir menemui Abu Talib. Sebagaimana Rasulullah SAW giat meneruskan dakwahnya, maka orang-orang musyrikin juga meneruskan kerja dan usaha mereka untuk menentang Islam. Namun begitu, Abu Talib terus juga melindungi anak saudaranya. Walaupun orang-orang musyrikin masih mengakui kedudukan Abu Talib sebagai salah seorang pemimpin Mekah yang terasa juga terjejas nama baik mereka, kiranya mereka melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menghantar keputusan, menghantar rombongan menemui Abu Talib yang telah uzur itu. Abu Talib seorang pemimpin Mekah yang sangat berpengaruh, yang perangannya baik, akhlaknya mulia, yang dihormati. Oleh kerana Nabi SAW ada anak saudara, Abu Talib terus melindungi anak saudaranya, menyebabkan mereka malu nak bertindak terhadap Nabi. Kerana malu dan segan pada Abu Talib dan bimbang kalau mereka kaca Abu Talib marah, mereka juga akan hilang pengaruh. Dimarah oleh orang yang ikut Abu Talib, pengikut Abu Talib ramai, pengaruh dia besar. Bukan sahaja kalangan penduduk Mekah, termasuklah Khuza'ah dan kabilah-kabilah yang lain yang datang ke Mekah. Lalu mereka bermesyuarat cara nak selesai masalah atau rombongan bertemu Abu Talib. Rombongan itu dianggotai oleh pemimpin Mekah, antaranya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan beberapa orang lagi. Jumlah mereka lebih kurang 25 orang. Mereka menyatakan kepada Abu Talib, "Hai Abu Talib, kamu telah mengetahui kedudukan kami, apa yang berlaku dan kebimbangan kami. Kamu juga tahu perselisihan di antara kami dan anak saudaramu. Biarlah perkara itu berlaku. Ambillah sebahagian daripada pendapat kami untuk kepentingannya, dan ambil juga darinya untuk kepentingan kami. Dia membiarkan kami dengan urusan agama kami, dan kami membiarkannya dengan urusannya. Boleh ke tidak? Biar Muhammad rasa cara agama-agama yang karut ni tak sebut apa, tak usah kata apa, dia bawa hadiah je, bawa hadiah. Jadi katalah agama dia betul, jangan kata agama kami tidak betul. Jangan sebut, jangan cela benda-benda yang mungkar, yang tak molek, yang jahat. Ajak pada baik saja. Benda tak baik, yang dia anggap tak baik kami buat ni, jangan dia sebut. Selesai, tak jadi balok, tak jadi kelahi lah. Kita bawa hak kita, tak usah cara kau. Ada juga hak perangai Quraish ni, ada juga kerana kita ni. Kita dakwah je, tak usah cara orang, tak usah sebut, tak usah tegur benda yang mungkar, benda yang karut, yang bercanggah dengan Islam, jangan tegur. Kalau tegur jadi balok, jadi balok. Hak balok-balok tak usah sebut. Sebut hak benda tak balok tadi, tu selesai masalah, kata mereka. Lalu Abu Talib memanggil Nabi SAW. Setelah baginda menemuinya, maka dikemukakanlah pandangan dan cadangan pemimpin Quraisy itu. Lalu Abu Talib pun berjumpa dengan anak saudara dia Nabi SAW dan memberitahu cadangan pemimpin Mekah supaya berdamai. Masing-masing bawa hak masing-masing, jangan cara hak orang lain.
Nabi pun bersabda, ya ammi, afala ad'uhum ila ma huwa khairun lahum. Wahai bapa saudaraku, apakah baik kalau aku ajak mereka pada apa yang lebih baik untuk mereka? Aku nak ajak benda yang paling baik kepada mereka, bukan benda yang jahat, bukan benda yang buruk. Abu Talib berkata, wa ila ma tad'uhum. Abu Talib berkata, apakah yang kamu ajak mereka kepadanya? Nabi bersabda, ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum biha al-arab wa yamlikuna biha al-ajam. Aku mengajak mereka supaya mereka berucap dengan satu kalimah yang menjadikan orang-orang Arab seluruhnya mengikut mereka, dan mereka lebih memerintah, dan mereka boleh memerintah orang-orang yang bukan Arab. Satu kalimah saja. Kalau mereka sebut kalimah ini, mereka boleh menguasai seluruh orang Arab, dan yang bukan Arab seluruh dunia akan tunduk pada mereka. Satu kalimah saja. Apabila mendengar ucapan ini, mereka diam, tercengang, kerana mendengar suatu perkara yang sangat besar. Kalaulah berlakunya perkara itu kepada mereka, perkara ini besar. Kalau berlaku besar, orang Arab akan mendapat kuasa seluruh dunia. Tiba-tiba Abu Jahal mencelah, ma hiya linu'tikaha wa ashra amsalha. Kata Abu Jahal, apa dia? Sesungguhnya kami akan memberi ikrar dengan kalimah itu dan 10 kali ganda lagi. Bila dengar meretah dunia ni, Abu Jahal semangat lalu. 10 kali ganda tak apa lagi, kata Abu Jahal. Sabda Rasulullah SAW, taquluna la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min duni. Kamu berucap dengan kalimah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan kamu pecatkan Tuhan yang lain daripada dia. Ini saja. Kamu mengaku la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, menolak Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Ini saja. Kalau ini kamu tegakkan, bukan saja mengucap dengan lidah, tetapi tegakkan dia dalam kehidupan kamu. Iaitulah berucap dengan lidah, beramal dengan tubuh, beramal dalam masyarakat, tegakkan syariat Allah dan hukum Allah Subhanahu wa taala dan kitab Allah. Itu makna la ilaha illallah. Bukan Allah mengucap mengiling itu saja. La ilaha illallah ni ialah kalimah yang diucap, yang diamal, yang ditegakkan ke atas muka bumi. Hukum Allah ditegakkan atas muka bumi. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipuja, Tuhan yang ditasbih, Tuhan yang ditahlil, Tuhan yang dipuji, Tuhan yang didoakan kepadanya, Tuhan yang diamalkan hukum syariatnya dalam seluruh kehidupan manusia. Ini makna la ilaha illallah. Kalimahnya pendek saja. Ini adalah dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat itu akan rasul. Nabi itu mengajak manusia kepada ubudullah, abdikan diri kepada Allah, dan jauhkan diri daripada taghut. Taghut ialah setiap yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala, menolak mereka yang meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah nabi-nabi alaihi wassalam. Rasulan an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Rasul yang mengajak manusia kepada abdikan diri kepada Allah dan jauh daripada taghut. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, menolak Tuhan-Tuhan yang lain. Illallah, malaikat Allah sahaja. Allah sahaja yang ditegakkan. Mereka amat terkejut mendengar ketegasan itu. Mereka terkejut. Kemudian mereka berkata, hai Muhammad, apakah kamu mahu supaya kami mengatakan Tuhan itu satu? Perkara yang kamu bawa ini sungguh pelik. Dan juga ada yang berkata, demi Tuhan, sesungguhnya orang ini tidak dapat memberikan kepada kita apa yang kita kehendaki.
Marilah kita pergi dan terus berpegang dengan agama nenek moyang kita sehingga Tuhan menentukan keputusannya di antara kita dan dia. Ini ada yang marah. Marah kerana macam ni, darah layang lah. Darah layang, kita lawan terus. Allah menentukan apa kesudahannya. Lalu mereka pun beredar dari majlis itu dengan hampa. Bersempena dengannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Sad wal Qur'ani dzikr badil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al kafirun hadha sihrun kadzdzab aj'ala al alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab wa antalaqa al mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la syai'un yurad ma sami'na bihadha fil millati al akhirah in hadha illa ikhtilaf. Maksudnya Sad, huruf Sad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, namun orang-orang yang kafir itu berada dalam kesombongan dan bermusuhan. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta pertolongan, padahal pada masa itu bukanlah saat lari untuk melepaskan diri, dan mereka berasa hairan kerana di atas pemberi peringatan dari kalangan mereka, dan orang-orang yang kafir berkata, inilah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa? Sesungguhnya ini benar-benar suatu perkara yang sangat menghairankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini tidak lain hanyalah yang diada-adakan. Mereka menuduh Nabi SAW mengada-ngadakan, mereka-reka ajaran sendiri. Pada inilah agama Nabi Adam, manusia yang pertama, Nabi Adam AS. Agama Ibrahim, bapa pada mereka, Abul Anbiya. Agama Nabi Nuh, bapa manusia yang kedua selepas Adam. Agama semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, semua nabi-nabi adalah Islam. Adapun agama-agama yang melantik Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah adalah agama yang direka-reka dan dicipta sendiri. Ini kenyataan Al-Quran Al-Karim. Lain dengan kenyataan penulis-penulis sejarah barat yang banyak mempengaruhi pemikiran manusia hari ini, mengatakan manusia bermula dengan zaman batu. Zaman batu, guna batu, sembah batu. Ini kata mereka, sembah batu lah ajaran yang asal, lepas tu barulah timbul ajaran Tuhan, agama kita. Itu mengarut sesat. Banyak buku-buku sekolah mengajar begitu. Al-Quran mengatakan manusia bermula dengan Adam alaihi salam, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam mengajar agama tauhid, agama yang satu. Adapun agama yang lain adalah yang direka selepas daripada itu. Dan Allah memberi amaran dalam ayat ini bagaimana mereka yang menuduh nabi-nabi sebagai ahli-ahli sihir, yang menentang nabi di zaman masing-masing, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah membinasakan mereka, tidak ada siapa yang boleh menuduh mereka. Tak ada siapa yang boleh melindungi mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Azab dunia, belum lagi azab akhirat. Azab akhirat lebih berat lagi. Ini amaran yang keras. Bukan sahaja mereka menolak Nabi SAW, dalam masa yang sama mereka tuduh Nabi bohong. Nabi mereka-reka ajaran sendiri. Mereka ajaran sendiri. Padahal mereka lah yang bohong, mereka lah yang sesat. Wallahu a'lam.